الله 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 يا الله 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 يا Tiga ada bungkuk. Keenam iktidal, iaitu bangun kembali kepada qiyam sebelum rukuk dengan kuasa jangan kuasa lain. Okey. Malahan macam tu. Ha? Jangan slide. Buku ni lah. Dia kat mana? Bungkuk kat mana? Okey, itulah. Yang itulah kan? Kat kitab ni lah. Baca bawah. Itu dah ada cerita tu. Maksudnya jika dia bangkit itu terkejut, maka hendaklah dia bongkok semula, maknanya rukuk balik. Hendaklah dia rukuk balik. Lepas tu apa? Bongkok semula, kemudian bangun untuk i'tidal. Okey. Maknanya tak boleh bangun ni sebab terkejut. Pernah tengok tak orang bangun terkejut? Saya pernah tengok lah. Dulu masa saya duduk flat, Abang Jalil ni imam lah. Sekarang dah uzur lah Abang Jalil. Malam orang rumah telefon isteri dia. Dia tak boleh bangun dah. Dah uzur. Umur 70 lebih. Dia pernah duduk semayang. Dia rukuk. Kikul lalu. Oh! Dia gitu-gitu. Dia terperanjat. Gitu. Tapi dia tak rasa nak bangun dah. Dia terkejut. Dia ada. Tapi tu dia rukuk balik. Kalau dia terkejut tu, lepas tu dia terus bangun dah, tak sah lah. Kenapa tak sah? Bangun tanpa qasad. Perkataan tu, qasad tu. Bangun terkejut. Tikul lalu. Jadi dia bangun tu tanpa qasad. Maknanya dia bukan niat untuk apa? Dia bukan niat untuk i'tidal, tetapi dia terperanjat. Dia terperanjat kena menggerakkan dia. Maknanya dia bukan qasad dia tak sengaja lah. Dia cakap betul lah, tak sengaja. Jadi kalau kita bangun untuk i'tidal ni, kita rukuk ke, kita sujud ke, apa-apa sebab tak sengaja, tak dikira. Tak sah. Tapi maknanya memang kena tahu, memang nak bangun. Itu baru sah. Itu baru sah. Baru sah apa? Baru sah i'tidal. Kalau tidak tak sah. Tak sah i'tidal. Tak sah lah solat. Macam ni duduk ni lah. Dah niat i'tikaf ke belum? Dah. Kalau tak ada niat i'tikaf, niat sekarang. Nanti tak dapat pahala i'tikaf. Kalau tak niat i'tikaf, sampailah nanti pukul 10 balik, tak dapat pahala i'tikaf. Kenapa? Tanpa niat i'tikaf. Tu untung datang masjid tu niat i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf. I'tidal ini satu daripada rukun yang pendek. Nampak tak slide ni? Salin sikit lah. Tak salin kan muak. Aku tahulah belakang-belakang tu aku nampak. Belakang-belakang emas tu muak. Kalau tak pakai emas tu lagi dahsyat muak. Pakai emas ni bagus juga ni. Tak nampak muak.
Nak Ustaz, semalam baru sampai di kampung. Yelah, faham. Malam saya baru sampai di Al-Lustaq. Pukul 10 sampai rumah. Pukul 12 kat Pekan Rabu lagi. Tahu Pekan Rabu tak? Tahu Pekan Rabu? Beli kepek, beli kuih bangkit. Beli, macam beli. Pukul 12 satu lagi. Singgah Kuala Kangsar pula pukul 3. Singgah pula rumah. Ada rumah kawan kita ni lah. Dekat Teluk Intan. Baru balik rumah. Hari ni kuliah subuh dah ada kat Masjid Tengah Amal. Begitulah kehidupan. Okey. Dia kata rukuk ni rukun apa? Rukun pendek. Ni rukun pendek. Dia panggil rukuk lah. Iktidal. Kan cakap iktidal kan? Iktidal ni satu rukunnya pendek, dia kata. Sebab tu maknanya solat ni ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek ada berapa ni? Satu iktidal. Dua. Sikit no. Apa lagi rukun pendek? Rukuk. Duduk antara dua sujud. Kira tu. Ini pendek berapa? Ada dua je lah. Rukuk pula. Dua rukuk mana ada. Aku sajalah buat salah. Kau tidur tak? Ni. Rukun pendek ada berapa? Betul. Dua. Dua je rukun pendek. Apa maksud rukun pendek ni? Tak boleh buat lama-lama. Kalau buat lama, batas mayang. Rukun yang mesti dia buat dalam tempohnya sekejap. Jadi banding ni apa? Lepas tu dia ada bandingan. Bandingan ni nama dia rukun panjang. Ini rukun panjang. Okey. Iktidal ni dia punya comparison bandingkan dengan apa? Berdiri, baca Fatihah. Maknanya kalau kita iktidal ni, kita lebih lama daripada orang baca Fatihah. Kadar sederhana. Lebih kurang berapa saat? Lebih kurang 25 saat. Dulu guru kata 25 saat. 30 tak apalah. Kalau dia berdiri iktidal ni lama. Sami Allahu liman hamidah. Lama dia berdiri. Sampai 30 saat tak sujud-sujud, maka sebenarnya dia batal. Kenapa? Memanjangkan rukun yang pendek. Jadi perbandingan dia dengan ni. Ni perbandingan dia. Ni. Ni perbandingan ni. Jangan berdiri lama-lama dengan sengaja. Nanti batas semayang. Kalau dilupa, dihayal. Mana? Ya Allah liman hamidah. Dilupa. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, ingat ini. 30 saat, 40 saat berdiri. Iktidal. Batal tak semayang? Batal semayang? Batal tak semayang? Tak batal. Kenapa tak batal? Lupa. Tak sengaja.
Tak sengaja. Lalai. Lupa. Leka. Tapi kalau sengaja, batal. Dia baca banyak kali. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, min samawati wal ardh. Dia baca. Lama macam-macam benda dia baca. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Dia sengaja. Jadi baca solat. Baca solat. Kenapa? Panjangkan rukun yang pendek. Itulah i'tidal. Itulah duduk antara dua sujud. Jadi sini perbandingan dia apa? Duduk. Baca. Tahiyat. Akhir. Kalau dibaca lama Rabbil fili warhamni. Apa tu? Khusyuk lah. Diam. Wajburni. Tengok lama sangat. Lama daripada orang baca ayat akhir. Maka batallah solat dia. Kenapa? Memanjangkan rukun yang pendek. Ni perbandingan ni lah. Rukun panjang lagi dua. Apa dia? Dia ada 4 kan? Betul ada 4. Apa lagi dua? Sujud. Kita tulislah dengan tamak ninah. Nanti macam tak lengkap je. Ini dengan okey. Akak kat rumah ada laptop tak? Bawa laptop tak? Dia bagus. Jangan bawa komputer. Sewa band pula bawa komputer kat sini. Bawa laptop. Pasang laptop, catat dengan laptop. Lagi bagus. Ada laptop kat rumah? Ini rukun ini. Yang kita cakap ni tentang rukun ni lah. Jadi ini tak boleh lebih lama perbandingan. Kenapa? Nama dia pendek. Tak boleh cakap pendek macam i'tidal. Boleh cakap. Itu lain. Pendek, nama dia rukun yang pendek. Ada rukun pendek, ada rukun panjang. Ini rukun panjang ni tambah lagi 2. Satu sujud dengan tumak ninah. Lagi satu apa? Duduk. Tahiyat. Akhir. Ni lagi 2 ni. Okey. Satu. Ini bandingan. 1, 2, 3, 4. Perbandingannya berdiri. Tempoh dia baca Fatihah. Perbandingan dia duduk. Perbandingan dia lah dengan duduk. Tahiyat akhir. Tempoh dia baca tahiyat akhir. Faham ke tak faham? Saya kalau duduk baca lama-lama Rabbi Fili, lebih daripada tempoh orang baca tahiyat akhir. Maksudnya kalau saya duduk Rabbi Fili, orang sebelah ni dia baca duduk baca tahiyat akhir, dia dah baca tahiyat akhir, dah habis lah. Sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya masih lagi duduk Rabbi Fili. Batal main saya. Kenapa? Memanjangkan rukun yang pendek. Ni balik kampung ni. Kereta banyak ni sekarang ni. Saya keluar pukul 4 pagi, hari Sabtu. Sebab nak kejar kelas dekat Lenggong, pukul 9.
Tengah kan tak ada kereta. Sampai jalan duta, oi banyak kereta dia kata. Yang kita seorang pukul 4 pagi, orang lain pukul 4 pagi tak. Banyak kereta. Dengan subuh KLNR, 2-3 trip. Saya dapat trip pertama lah. Sampai orang azan, dapat trip pertama. Saya rasa tak ada orang azan lah. Sebab saya boleh sampai, saya dengar azan kat radio. Saya buka Perak FM. Lepas tu tengok internet lah. Kapal. Orang bawa azan. Saya masuk, diorang tengah baca Fatihah. Maksudnya diorang tak azan lah. Diorang dengar azan je, dia terus tamat. Tak apalah. Tapi yang eloknya azan. Azan dulu, Allah pendek lah cukup kan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah pendek lah. Lepas tu baru apa? Bawa qamat. Kalau tak boleh sunat tak apalah. Bawa qamat. Tidak rugi lah kalau azan. Nampak orang tengah semayang. Orang tengah mula semayang lah dekat pertama. Lepas tu nampaklah orang luar beratur. Ramai orang. Janji kita semayang lah. Subuh semayang. Jadi, ini perbandingan dia. RNR jaga-jaga tau. Kadang-kadang orang azan belum masuk waktu. Dulu kita dah pergi Patani tu dekat Gurun. Kan kat Gurun. RNR Gurun. Gurun ada RNR ke? Ada kan? Gurun. Saya tengok jam, saya tahu. Saya tengok internet semua. Belum masuk waktu. 15 minit sebelum masuk waktu, ada orang azan. Kita pergi ke rombongan. Orang sini yang azan ni. Orang tu. Satu Harun. Dia pergi depan dia azan. Saya nak cakap apa dia tengah azan, saya biar lah. Lepas tu orang tengah subuh, orang tengah sunat. Masa tu, 15 minit lagi belum masuk waktu. Lama tau. Lepas tu ada orang kamat. Bila orang kamat tu, saya dah bangun lah, saya nak cakap. Belum masuk waktu. Tapi ada abang ni, dia bangun. Belum masuk waktu, dia kata. Baik dia cakap. Kalau dia cakap, dia dah cakap. Kenapa? Tak salah semayang belum masuk waktu. Belum masuk waktu, dia kata. Lagi 5 minit belum masuk waktu, dia kata. Tadi azan tadi belum masuk waktu, dia kata. Orang dia dia dah kamat dah. Allah Akbar, atau berhenti. Kamat. Lepas tu, lagi 5 minit, ada seorang lagi azan. Itu yang betul. Tapi saya tak tahulah, mungkin dia nak azan 2 kali kan. Kan subuh boleh azan 2 kali kan. Tapi kalau RNR tak payahlah buat azan 2 kali. Kat kampung kan ada azan 2 kali kan. Sejam sebelum subuh azan. Lepas tu azan sekali. Betul tak? RNR jangan buat. Orang keliru. Sebab orang azan tadi, tu budaknya azan tadi tu, dia pergi kamat. Kita tengok 5 minit lagi masuk waktu. Kalau semayang tu tak sah. Tak sah semayang. Kalau kita nak azan, kalau nak subuh, jangan azan 2 kali. Azan sekali je. Dan pastikan masuk waktu. Pastikan dulu. Tengok internet, tengok jam kita, tengok handphone, tanya orang sebelah lagi. Dah masuk dah. Yang cakap tu pula bunyi orang Kedah. Sebab apa? Dia tahulah Kedah apa betul tak? Kampung dia. Kalau dia cakap tu punya Kelantan, kau ingat masuk dah. Kelantan mana tahu masuk dah. Mana habis tahu? Agak-agak. Tak boleh agak-agak. Tanya orang sebelah lagi, dah masuk? Dah masuk waktu le. Orang apa tu? Orang Melaka. Dengan confidentnya dia kata dah le. Azan le. Orang Melaka ni. Tengok internet, tengok jam. Dia kata dah pi azan. Kalau pi ni orang Kedah, okey lah. Dia tahulah kampung dia. Saya tahu ni kampung saya. Saya duduk sebelah highway tu. Dah masuk waktu ni. Pi azan. Hambang Sat, dia kata. Hambang Sat. Hambang lah. Pi azan. Jangan salah tau. Saya tengok keadaan selalu orang salah. Kalau orang main lebih kurang ni. Terutama kat airport. Betul? Saya tengok kena 2-3 minit tak masuk waktu lagi. Sebab saya tahulah jam handphone saya tepat. Saya boleh cek jam handphone saya. Kita boleh cek internet. Sekarang pukul berapa? Dia tunjuk yang tepat. Kadang orang main kamat ni tau. Sebab apa? Dia nak kerja kapal terbang. Betul kerja kapal terbang. Tapi jangan semayang belum masuk waktu. Tak azan tu tak apa. Tapi jangan semayang belum masuk waktu. Nanti tak sah semayang. Buat syarat sah. Ni perbandingan. 1, 2. Okey.
I'tidal ini satu daripada rukun pendek. Maknanya satu daripada berapa? Rukun pendek. Satu daripada 4. Satu daripada, satu daripada 2. 2 rukun pendek, satu i'tidal. Lagi satu apa? Lagi satu duduk antara 2 sujud. Itu nama rukun pendek. Satu daripada rukun pendek. Sekadar sempat baca doanya yang tertentu sahaja. Tempoh berapa lama? Sempat baca Rabbi Fili sampai habis. Sempat baca Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu samawati wal ard. Ada bacaan di depan lagi, ada bacaan lagi tu. Tapi dengan syarat jangan lebih lama daripada orang berdiri baca Fatihah. Kalau tidak lebih lama daripada orang berdiri baca Fatihah, batallah sembahyangnya kerana memanjangkan rukunnya pendek. Okey. Kecuali rakaat terakhir sembahyang subuh. Kenapa panjang tu? Sebab ada kunut. Ada kunut. Orang tanya saya, Ustaz, kalau qadha sembahyang kena baca kunut tak? Saya kata kena masuk apa? Kena masuk sunat ke kena masuk wajib? Tak, sah tak baca kunut kalau sembahyang qadha? Bukan sembahyang qadha, sembahyang 5 waktu tak baca kunut, fardu subuh pun sah. Kunut ni apa? Sunat. Faham tak? Sunat. Oh, ya ke sunat? Aku rasa kamu nak geram lagi. Ya ke sunat tak? Tak tahu. Tak tahu sunat sah? Sah. Tapi tak tahu rukun, tak sah. Kita kata Fatihah ni wajib. Ya ke wajib? Tak sah memang. 50 tahun kata Fatihah tak wajib, 50 tahun sembahyang tak boleh pakai. Ya ke? Dia kata. Tak tahu pula. Janganlah macam ni. Betul Jangan macam ni. Fardu tu kita tahu fardu. Kalau fardu dia kata sunat, tak sah sembahyang. Duduk antara sujud ni, kita kata rukun solat. Bukan yang baca tu. Baca tu rukun juga. Baca tu rukun apa? Rukun qauli. Duduk ni rukun apa? Duduk rukun apa? Fi'li. Baca rukun apa? Dia kata, apa li? Aku tak tahu. Rukun bukan sunat ke? Habis sembahyang. Kalau dia faham itu 30 tahun dia tak sembahyang. Ini bahaya tak belajar ni. Ini bahaya tak belajar. Untuk kunut diluluskan panjang masanya secukup bacaan kunut itu. Okey. Sekarang kita nak tulis syarat atas rukun yang dalam kitab tak ada. Tak tulis sikit syarat atas rukun pada i'tidal. Syarat atas rukun i'tidal. I'tidal dengan Tuma'ninah. Nama rukun. Itu nama rukun. Dia ada syarat. Ini syarat apa? Syarat atas rukun. Apa maksud syarat atas rukun? Apa maksud syarat atas rukun? Syarat apa? Dalam perkataan lain dia panggil syarat apa? Syarat sah. Syarat yang mengesahkan rukun i'tidal. Yang perkataan lain dia panggil syarat sah. Okey. Ada berapa? Dia belajar Dulu-dulu ni kan? Ini ulangan kan? Dia baca kali kedua kan? Ada belajar-belajar, okeylah. Ini ulangan ni.
Ada 4 syarat. I'tidal. Nombor 1, apa dia? Bangkit i'tidal. Aku cakap bangkit, ingat malah pergi bangkit. Tak boleh sih. Boleh lagi bangkit. Tak boleh. Kadang dia pergi bangkit tu. Ini leceh ni. Tengok bangkit dengan pergi bangkit. Orang kampungnya. Dia jual macam dekat es krim kan. Ada 10 lah. Kalau 10 tu Alostar ke Beram lah habis dah. Betul-betul dah habis dah. Tak beli pula I'tidal. Bangkit i'tidal. Setelah sempurna rukuk kerana memelihara akan sambung. Apa kak? Kenapa nak tunggu sempurna rukuk baru boleh i'tidal? Kerana memelihara akan Tertib. Tertib. Itu apa? Lepas rukuk baru boleh i'tidal. Itu namanya jaga tertib. Jaga aturan. Tak boleh bangun dulu. Apa yang dimaksudkan dengan sempurna rukuk? Setelah melaksanakan 4 syarat. Melaksanakan apa? Segala 4 syarat. 4 syarat rukuk. Dah buat 4 syarat rukuk, barulah dikatakan sempurna rukuk. Apa 4 syarat rukuk? Bangkit rukuk setelah sempurna i'tidal. 1. Bangkit sempurna rukuk. Turun rukuk setelah sempurna Fatihah. Turun rukuk dengan kasat rukuk. Turun rukuk bongkok pada kadar bongkok, tangan boleh memegang akan lutut. Ada tumakninah pada rukuk. Ini 4 syarat. 4 syarat rukuk. Boleh hafal kan? Dah hafal kan? Dah. Lama dah. Lama dah lagi dahsyat. Saya tahu lama dah hafal. Sejak dulu Ustaz mengajar sini dulu 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun lalu saya dah hafal lah. Okey lah tu, bagus. Ya ke? Apa tadi? Turun rukuk setelah sempurna Fatihah. Okey. Dia berkait ke belakang. Apa maksud setelah sempurna Fatihah? Setelah melaksanakan apa maksud sempurna Fatihah? Melaksanakan syarat Fatihah. Berapa syarat Fatihah? 10. Baca Fatihah setelah sempurna takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada berapa syarat? 21. Banyaknya Kak nak belajar Kak. Tak semudah masak asam pedas dah. Betul. Tak semudah. Setelah melaksanakan 4 syarat rukuk, tulis pula syarat rukuk. Setelah sempurnakan Fatihah, tulis pula syarat Fatihah. Setelah sempurnakan takbiratul ihram, tulis pula takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ada berdiri. Berapa syarat berdiri? Ada
Pada umumnya satu. Lurus pada tulang belakang. Ha. Pada khususnya ada kita tiga. Maka syarat ini perlu dipahami, perlu dihafal, perlu diingat, perlu diamalkan. Supaya kenapa? Bergantunglah ia akan sahnya satu-satu rukun. Rukun tak sah, sembahyang nabil. Kita tengok orang sembahyang tak R&R, tahu tak? R&R, tengok orang sembahyang R&R. Tengoklah orang perempuan sembahyang R&R. Melaju, tak ada apa. Ha? Kak ni semua tak tumaninah. Tumaninah tu tol yang lepas berang ni kita. Tumaninah pun tak kerti, ingat nama tol. Allah, orang lelaki pun sama. Ha. Orang perempuan paling ramai tu tumaninah. Laju sembahyang. Lajunya sembahyang. Rukuk dulu, tumaninah. Subhanallah, baru turun. Itu nama tumaninah. Bukan baca subhanallah. Tempoh you are required to be there without any movement. Faham tak dekat Jerman ni? Faham dekat Jerman ni? You required to be there without any movement. Pergerakan. You must be there. Rukuk. Without any movement. Dalam tempoh subhanallah baru bangun. Itu nama apa? That we call tuma'ninah. Faham tak tuma'ninah? Saya takut loh tengok orang sembahyang. Pagi tadi, sekolah subuh kat masjid sebelah rumah. Saya cakap lagi. Sebab saya cakap lagi, jangan goyang tangan. Orang yang goyang tangan tu depan saya. Sedih saya sebab dia tidur. Masa cakap saya pandang dia. Saya kata jaga-jaga ni. Kat sini ada lagi orang sembahyang gini. Mana sah ni? Alhamdulillah. Saya tengok dia tidur. Saya rasa macam, bangun. Saya nak cakap benda. Saya rasa saya tidur. Dia duduk dekat tiang. Sedih ni saya. Masa ni nak cakap kan. Tapi, itulah yang tidur lah nak cakap lah. Yang tidur lah. Orang umur 80 datang kuliah tak tidur kan. Umur 60 lebih sikit. Apa yang kita cakap dalam kuliah ni benda-benda penting ni. Ni. Goyang tidak dibenarkan, Bu. Tidak dibenarkan bergoyang. Letak saja gitu, diam. Kalau macam ni, dua gerakan. Tahu? Dua. Ini tak kira lah. Ni yang kat tangan tak kira lah. Ni sepadan dia. Datang sepadan. Tidur. Tak boleh. Ada pula tidur. Ya Allah, liman hamidah. Tak boleh. Kenapa tak boleh ni? Apa yang goyang ni? Bukan tangan. Ya Allah, liman hamidah. Batal tak? Batal tak? Kenapa batal? Apa yang goyang? Tapak tangan. Jari tak apa. Ni tak apa. Lagi tak ada niat bermain-main tak batal. Tapi tapak tangan tak boleh. Ni anggota besar. Kalau garuk sini, ni tak gerak. Tapi digaruk sini. Ni batal. Kenapa batal? Ni tapak tangan yang anggota besar. Kalau digaruk sini, tak apa. Ni jangan gerak. Ni.
Ni tak gerak. Ini batal. Kenapa? Ni. So, kalau tadi dia cakap kata dia Allah liman hamidah. Tak tahu lah ni pesen apa ni. Selalu kalau macam ni, apa, kumakilah nak terbang tu yang gemuk tu. Dua. Dulu saya kata, ni lebih ketat. Ini yang banyak orang batal dekat iktidal. Ni. Jangan hempas tangan, jangan hempas jangan hempas. Bawa dia turun. Kontrol. Allah, kontrol dia. Dah. Kalau ada kamera dekat RNR kalau boleh tengok kamera dari kamera lah, kita pasang kamera sini juga. Kita tengok orang sunat, orang lelaki yang Jumaat dengan sunat kita tengok orang lelaki dengan sunat. Lepas tu kamera tu duduk rakam rakam. Nanti Jumaat depan pasangkan kamera tu balik. Lepas tu tunjuk. Tu tak ada tumak ninah. Ni abang ni tu. Tak apalah, siapa yang kena-kena lah. Tak apalah. Bukan nak malukan dia. Nak beritahu dia yang sebenarnya salah. Tengok live Masjid Negara. Nampak tak live Masjid Negara? Masa dulu ke PKP kan? Rakaman dalam Masjid Negara kan? Nampak orang semayang kan? Tak salah. Tak sah. Tu tak salah semayang. Kenapa tak faham. Itu yang kita minggu lepas kita cakap tumak ninah ni sampai saya muak dengar lah juga. Jangan tak ada tumak ninah. Jangan tak faham tumak ninah. Jangan tak buat tumak ninah. Ramai orang gagal semayang ni terutama iktidal kerana dia tidak memiliki tumak ninah. Rukuk tak sempurna, jangan bangun dulu. Buat 4 syarat rukuk sempurna, baru bangun. Jangan gopoh-gopoh semayang tau. Semayang ni perlahan-lahan, bukan lambat-lambat. Tapi kena buat syarat dia. Apa kena syarat buat syarat dia. Buat syarat dia. So kadang nak ikut orang dekat RNR ni, nak ikut-ikut sebarang pun ngeri juga. Tengok saya semayang tak betul. Dan saya tunggu, saya tengok. Kalau tak betul, kita kena mufarakah. Ni, nombor 1. Nombor 2. Ini syarat nombor 2. Apa syarat nombor 2? Bangkit iktidal dengan qasad iktidal. Apa maksud qasad iktidal? Mesti bangun ni memang bukan iktidal. Kalau tak ada qasad iktidal, maknanya bangun tak sengaja. Atau bangun tak sengaja. Macam contoh tadi lah. Bangun terkejut, orang tolak bangun, tak boleh. Mesti plan dia, niat dia, intention dia, mestilah untuk buat perbuatan nama dia iktidal. Iktidal dia didefinisikan sebagai apa? Yang kita bagi teori. Bangun, berdiri balik selepas bongkok. Itu iktidal. Okey, nombor 3. Kalau kau tak faham, nak kena tanya tau. Kau tak faham, tanya. Jangan duduk diam-diam, ni tak faham. Sebalik, suami tanya, belajar apa? Tak tahu apa dia mengipik. Dia bukan mengipik tau. Tak faham tanya. Tak tahu apa tu, apa, tak tahu. Ninah, pernah tak. Dia tak faham mereka tu. Suami kata kau tak faham buat apa pergi. Itulah ingat minggu depan tak datang lah. Tak faham. Tak faham tanyalah. Tanya dengan kawan sebelah. Betul tak? Bangkit kembali daripada rukuk seperti berdiri ia sebelum rukuk. Maknanya keadaan dia bangkit tu, berdiri tu,
mestilah macam dia sebelum rukuk. Okey. Kalau dia bongkok atau dia sakit, dia buat dia berdiri macam ni. Sakit tu sakit. Sakit lutut, sakit pinggang sini. Ni tak boleh sini. Jadi Allahu Akbar rukuk. Iktidal, sami Allah liman hamidah. Salah. Salah tak ada sini. Kenapa? Tadi sebelum tu memang dia macam ni. Tapi bila iktidal katakanlah pinggang dia dah elok, dia kena macam tu. Tapi kalau dia iktidal macam ni, sami Allah liman hamidah. Kenapa? Tadi sebelum rukuk dia memang macam ni. Jadi iktidal dikira. Kenapa? Dia bangkit bagaimana keadaan dia berdiri sebelum dia rukuk. Itu maksud dia. Kalau dia berdiri macam ni, rukuk, iktidal macam ni, tak sah. Kenapa? Tadi dia boleh macam ni. Kecuali bila bangkit iktidal dia sakit. Aduh sakit. Ni sah. Tapi kalau tak sakit, kena iktidal macam ni. Kenapa? Inilah keadaan dia iktidal, dia berdiri sebelum rukuk. Faham tak nombor 3 ni? Dia mesti kembali berdiri seperti mana dia berdiri sebelum rukuk. Dia semayang ni kena diri lurus. Diri lurus. Dan jangan goyang. Beri tetap. Jangan goyang-goyang. Kalau sihat lah. Kalau tak sihat tu lain. Diri tetap. Diri. Macam mana para sahabat semayang sampai apa? Sampai dikatakan burung hinggap atas kepala dia. Kenapa? Burung yang akan tunggul tak gerak. Lama. Sahabat ni semayang lama. Macam mana Nabi semayang? Lama. Nabi tu dia semayang malam. Allahu Akbar. Baca iftitah, baca Fatihah, baca seluruh surah Al-Baqarah. Lepas tu baca seluruh Ali Imran. Mau 2 jam, 3 jam tu. Tak gerak. Steady je. Ini Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Qul wallahu pun tak habis lagi. Dah turun dah. Dah turun. Lepas tu jangan main gitu ke. Mesti ada perubahan. Perubahan. Cara sembah Allah ni dia ada cara dia. Dia ada perubahan dia. Cara berpakaian, cara sembah Allah, berpakaian dalam solat, berpakaian luar solat, dia ada cara dia. Cara ni yang kita belajar. Cara itulah nama dia perintah pada hukum agama. Okey. Nak tanya? Nombor 4. Ada tumakninah, ada iktidal. Okey, ni 4 syarat. Ni 4 syarat. Syarat apa? Syarat sah iktidal. Syarat 1 tak buat, tak sah iktidal. Tak sah iktidal maknanya tak sah. Tak sah solat. Tak sah solat. Tak sah iktidal, tak sah solat. Tak sah rukuk, tak sah solat. Kenapa? Itu semua adalah rukun. Rukun apa? Juzuk. Apa peranan rukun? Mengesahkan amal. Apa peranan syarat? Mengesahkan amal. Apa beza rukun dan syarat? Rukun dalam sembahyang. Syarat luar sembahyang. Rukun juzuk sembahyang. Syarat bukan juzuk sembahyang. Apa beza hai'ah dengan ab'ad?
Hai'ah mengiringi Rukun. hai'ah mengiringi rukun. Tumpang pada rukun. Hai'ah Subhan Rabbi Azim mengiringi apa tu? Rukuk. Subhan Rabbi A'la mengiringi Sujud. sujud. Surah mengiringi Fatihah. A'udzubillah mengiringi Fatihah. Amin mengiringi Fatihah. Itu dia mengiringi. Kalau hai'ah, ab'ad dia tak mengiringi. Dia ada perbuatan sendiri. Seperti apa? Duduk antara dua sujud, duduk tayar awal, baca tayar awal, dia ada dia punya Dia tak iring apa-apa. Dia tak diiring apa-apa. Tak dengar lu. Tak dengar mai sini tanya. Alah. Okey. Macam mana rukuk ni kita nak baca kunut? Sami Allahu liman hamidah. Baca dulu Rabbana lakal hamd. Diam dulu. Lepas tu Allahumma hdini fi man hadait. Buat perbuatan iktidal dulu. Sami Allahu liman hamidah. Sampai sini tangan baru kata Rabbana lakal hamd. Hanya petua ni kena ingat. Petua dalam kitab ni pun dia cakap. Dalam tu kena solat. Tangan sini baru baca Rabbana lakal hamd. Bila kita macam ni, Rabbana lakal hamd. Ini perbuatan ni nama apa ni? Itu tu maknanya. Diam. Ini bila angkat kepala je, Sami Allahu liman hamidah. Tunggu. Rabbana lakal hamd. Ini baru maknanya. Banyak orang buat begini ni. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Dah turun bawah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ni tangan tak turun lagi ni. Ni bergerak lagi tangan dia, bergerak. Macam tuan ni tak ada. Bergerak lagi. Turun bawah. Tak sah semayang. Jadi dalam kunut tu sama juga. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Apa angkat tangan? Buat dulu iktidal. Sebab apa? Yang kedua ni, ini rukun. Subhanallah liman hamidah Rabbana. Turun bawah. Rabbana lakal hamd. Itu nama apa? Iktidal. Iktidal rukun. Lepas tu, Allahumma hdina fi man hadait. Baca kunut ni hukum apa? Sunat. Ab'ad. Okey. Saya berdiri baca kunut ni hukum apa? Sunat. Ab'ad juga. Sunat ab'ad ni kan 2 pada perbuatan. 5 pada bacaan. 2 perbuatan ni apa? 1 duduk tayar awal. 2 berdiri untuk baca kunut. Ini duduk tayar awal, ini berdiri. Tengok Ini duduk tayar awal, ini berdiri baca kunut. Ini ada cabang dia lagi. Baca kunut 1. Ini cabang dia. Lagi selawat atas Nabi masa baca kunut. Selawat atas Nabi baca kunut. Ini cabang ni 2. Betul. Ini cabang ni berapa? Duduk tayar awal. 2 juga. Apa 2? Baca tayar awal. Lagi? Selawat atas Nabi tayar awal. Ini duduk tayar awal. Lepas tu satu lagi. Selawat atas keluarga Nabi dalam
Aku tulis lah. Aku tengok aku kebil. Saya tulis kali ni. Ha. Terkelip. Kena sujud sahwi. Kalau macam ni ayat awal, bacaan saya mana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Daripada at-tahiyah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bangunlah rakaat ketiga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun tak apa. Bangun rakaat ketiga. Kau dia baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia bangun. Waktu tu sunat sahwi. Kenapa? Wa ala ali Muhammad ni selawat atas keluarga Nabi. Patutnya baca kat mana? Tayat akhir. Tapi dia baca tayat awal. Bila dia baca benda yang bukan tempat dia, sunatlah dia sujud. Ada Sahwi. orang WhatsApp saya betul ke Ustaz? Betul. Ustaz tahu tak? Saya semayang lebih kecil, saya baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak batas melayang lah, saya kata. Tapi you are putting at the wrong place. Tahu? Macam orang letak baju dalam peti ais. Boleh tak lain lain? Tak salah, betul tak? Seperti saya lah, peti saya dia kata. Baju kan dalam peti ais, baju lamari. You are putting something, you put something at the wrong place. Sunatlah sujud sahwi. Bangun sakit kaki. Ni nak bangun ni. Sujud kedua. Nak bangun. Aduh. Cakap aduh. Lupa semayang. Aduh. Macam monyet aku bangun dia kata. Betul? Macam monyet berapa? Baca semayang tak? Lupa dia tak sengaja. Aduh. Bangun. Tak pasal cakap. Semayang batal? Tak batal. Tapi sunat? Ahli lawi. Kenapa? Berkata-kata dengan sedikit. Sunat lawi? Sunat lawi. Hatta bergerak dengan sedikit. Betul menang? Betul tak ni? Kau sengaja? Kau sengaja gini betul tak? Tak batal lah, satu gerakan. Kalau macam ni? Alamak. Kalau macam ni? Berapa gerakan? Kali. Bukan dua. Ini? Kali. Kenapa sekali? I follow. I gerak, you follow I. You follow sebelah. Ini sekali. Kenapa? Ikut. Sini. Berapa gerakan? Berapa gerakan? Satu. Berapa satu? Ni gerak, ni ikut. I follow. Ni ikut. Kalau macam ni, kenapa? Dua gerakan. Kenapa? You tak follow I, you lebih. Betul? You follow I, you pergi sebelah I. Ini you tak follow I. Pergi sini, you follow I, you ikut sebelah I. Asalnya macam ni. Jadi bila you pergi sebelah I, you follow I. Kalau you jalan macam ni, you tak follow I. Jalan ngengkang. Lagi dah tak follow. Tak apa. Bukan kata Allah, kata aduh pun tak apa. Tapi mesti tidak sengaja.
Kalau satu perkataan dengan sengaja, batal lah semayang. Selalunya kalau adu-adu ni Allah tu tak sengaja. Sebab dia reflect daripada reaksi kaki tu. Saya cakap nak kena hati-hati. Kalau kita rasa kita ni kaki kita tak elok, turun perlahan kan. Turun perlahan. Tak apa, tangan dulu pun tak apa. Tu begini, tak apa. Sebelah. Bangun orang kata macam monyet tak apa. Ni macam monyet ni. Nanti pergi mana-mana tengok monyet. Tengok monyet tau. Dia bangun gitu lah. Dia tangan dia panjang. Dia bangun gitu. Tak apa. Kita dah uzur, kita tak apa. Yang penting kita ibadat. Kaedahnya mana kita boleh buat, kita buat lah. Tak apa, perlahan-lahan. Kalau sakit ni nanti tambah ganggu busuk, kita perlu pakai peralatan tambahan. Perlu pakai apa yang dekat lutut tu. Bukan bandage, dia macam apa, knee guard. Ni. Bukan yang ni. KNEE apa? Lutut. Kalau kita perlu pakai supaya bila kita gerak, dia tak sakit. Sebab apa? Sakit ni masalah dia ganggu kusuk. Pakailah. Pakai. Kalau ankle ni, ankle apa? Apa ankle? Ankle apa ankle? Kaki kat bawah lah ankle. Pergelangan Buku kaki. lari. Buku lali. Kalau ankle ni Buku lali. perlu pakai something supaya bila kita gerak ni tak sakit. Sebab sakit ni dia ganggu busuk. Pakailah. Ada jual kat farmasi. Akak pergi farmasi. Akak cakap apa? Saya sakit hidung. Ada ubat. Dia satu sakit dia tak boleh farmasi tolong. Apa? Sakit hati. Nak bilang mesti. Laki tak bagi. Bagi saya ubat. Tak ada ubat. Tak ada ubat. Itu saya tak boleh tolong lah. Farmasi tak jual ubat tu. Sakit lain daripada hati, cakaplah sakit apa. Sakit kaki, sakit jari, apa benda semua. Melecet, melecur apa benda. Mulut luka, apa cakap. Macam-macam ubat dia bagi. Pergerakan banyak. Semua sakit. Tak apa. Pergerakan banyak tak apa. Kalau dia bangun saya cakap banyak kali tu, dia bangun sampai dia kena kiblat sini. Dia kena buat sini. Ini. Nak bangun ni. Ini. Betul? Batal balik kiblat. Sah tak semayang? Sah. Kalau luas semayang, dia kena buat begitu untuk bangun. Terlalu akak duduk ni 2 jam Kang dah habis belajar kan? Saya tengok macam-macam aksi lah. Ada bangun gini pun ada. Ini nak bangun ni depan kiblat ni. Kau nak apa nanti kejap. Gini. Lepas tu. Kau nak apa Joya? Badan dah sejit ni. Kalau Joya jatuh balik. Kau nak apa Joya? Mau tegak. Masa bangun tu kruk. Kalau dia bangun begitu, dalam semayang pun dia bangun begitu, ada gini. Sah semayang. Jangan risau. Tapi kalau semayang dia tak begitu dan semayang dia begitu, tak salah. Jangan risau. Okey. Jadi kat apa tadi? Ni nak begini apa? Sunat abad
Nak cerita tadi sunat Ahad. Dah sunat lah. Alamak ni. Sekejap. Nak baca tauhid lagi. Ini ada dua pada perbuatan. Ini apa? Duduk tahiyat awal. Lagi satu perbuatan ni dipanggil apa? Berdiri. Berdiri untuk baca kunut. Untuk baca kunut. Okey. Dulu dari awal. Okey. Ni dua ni. Yang ni apa ni? Ni apa ni? Sunat pada perbuatan. Ni sunat pada perbuatan. Satu, dua. Sunat Ahad ada berapa? Jumlah berapa? Tujuh. Ini ada kawan dia lagi ni. Apa kawan dia ni? Baca. Ini baca tahiyat awal. Ini kaedah ni yang dulu guru-guru ajar ni supaya kita boleh hafal. Pisahkan dia pada perbuatan dan bacaan. Jadi dekat sini sunat pada bacaan. Ini kaitkan dengan ni. Okey, ni. Ini pula baca apa ni? Baca lagi. Pilih baca tak apa? Selawat atas Nabi dalam tahiyat awal. Kalau baca dalam tahiyat akhir, kalau baca atas keluarga Nabi, sunat lagi. Dia baca selawat. Ada lagi satu baca, tapi dia tak kaitan dengan tahiyat awal. Ni dia baca lain pula. Dia baca apa ni? Baca selawat atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Tengok beza ni. Ini selawat atas Nabi. Ini selawat atas keluarga Nabi. Tak lama. Lepas tu kalau rukun solat dia katakan selawat atas Nabi. Tapi masa bila rukun ni jadi rukun? Selawat atas Nabi ni jadi rukun solat. Waktu bila? Waktu tahiyat akhir. Dan dia jadi sunat Ahad. Waktu bila? Tahiyat awal. Selawat atas Nabi ni ada dua hukum dalam solat. Jadi juga jadi sunat. Satu dalam tahiyat awal. Satu lagi dalam selawat atas Nabi. Satu lagi dalam selawat atas Nabi. Dia jadi sunat dibaca. Satu dalam tahiyat awal. Satu lagi dalam Kunut. Dalam kunut. Selawat atas keluarga Nabi, dia jadi sunat. Baca dalam tahiyat akhir. Kalau baca tempat lain tak dapat sunat. Salah tempat. Tahiyat akhir. Sebab tu kita nak kena faham betul-betul. Kena faham betul tau. Jangan keliru sana, keliru sini. Faham betul. Okey, ni. Dalam ni ada pasangan dia.
Sekarang baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada berapa? 7. Ha. Ini apa? Ni baca, menut. Ini 7. Ini kait dengan ni. Ni. Ini apa? Selawat dan salam atas Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa baraka wa sallam itulah salam. Sebab tu ada kitab kata gunaan ada 8. Kenapa? Dia pecah ni. Selawat atas Nabi, salam atas Nabi. Lepas tu selawat yang terbaik ini apabila diiringi selawat itu dengan apa? Dengan selawat, dengan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat dan salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Selawat ni bukan saja dapat syafaat. Selawat ni bukan saja dapat syafaat. Tapi kita mengikuti arahan dan perintah Allah. Apa perintah Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Selawatlah kamu. Wasallimu taslima. Dan berilah sebaik-baik salam. Itu yang elok tu selawat salam. Jadi bila selawat ni ingat apa? Allah suruh aku selawat. Allah pun selawat. Malaikat pun selawat. Aku pun selawat. Muafatatlah dia dengan Allah dan malaikat. Kenapa? Arhan. Patuh pada arhan. Tu elok banyak-banyak selawat. Elok banyak-banyak selawat. Jadi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nak beri sunat apa ni? Ini yang sunat wa'ad. Wa'ad. Okey. Kita nak baca kitab tauhid ni. Sambung. Tanda nanti. Rukun yang ke-7. InsyaAllah minggu hadapan. Orang sini tak balik kampung ke? Masjid banyak batalkan kelas tau. Besok malam kelas saya batal. Isyak batal. Maghrib batal. Zuhur batal. Zuhur batal lah berjamaah besok. Kemudian kemudian dia lakukan batal. Besok ada satu kelas je lah online. Muhimmah. Pukul 8. Itu je lah. Okey. Orang sini bagus lah. Tak ada kampung. Ada kelas lah. Bagus orang sini. Ada kampung Ustaz. Kampung saya kampung Medan. Lagi bagus. Okey. Sambung nanti muka surat 27. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. InsyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah Qudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Okey. Dah habis tak bab beriman pada Allah? Kamu dekat mana? 21? 31. Kata beriman kepada Allah, memahami rukun-rukun agama.
Rukun iman. Nombor 31. Okey, 31. Nak cari kejap. Nanti kitab tu insya-Allah minggu depan saya bawa. Dekat sini ada, dekat nama dengan kad bedah ada 5. Lili hantar tu berapa? 21. Kad bedah 5. Semua sekali 31. Akak bagi saya nama 5. Lepas tu Kak Lili bagi saya 26 Lebih kurang lah, saya lupa berapa. Jadi nanti saya bagi buku, bawa buku nanti minggu depan mungkin lah. Sebab dia kata minggu ni siap. Yang satu buku tu dah siap, satu lagi buku tu pun siap. Jadi 2 buku. 31. Hakikat zat Allah hanya Allah saja yang mengetahui. Okey, tengok slide. Nampak slide tak? Nampak Ustaz. Tulis sini. Nombor 31. Ni. Ini cerita apa ni? Bab apa ni? Beriman kepada Allah. Ini sambungan dia. Sambungan ni nombor apa? Nombor 31. Dia mesti yakin hakikat zat Allah itu hanya Allah sahaja yang mengetahui. Maknanya dia kena yakin Allah ni wujud dia ada zat. Nombor 30. Satu betul? 21. Nombor 30. Nombor 30. Tak habis lagi. Okey. Oh, ada slide nombor 30 kan? 31. 30 penerangan tak habis lagi. Tak apa. Kalau tak habis kita buat nombor 30. Okey, tak apa. Penerangan tak habis lagi. Okey, tak apa nombor 30. Okey ni. Nombor 30. Memiliki. Nombor 30 Langit dan bumi. Ni. Kena hakikat beriman pada Allah ni, antaranya kena hakikat Allah ni pemilik. Dia ada pemilik, dia ada milik. Dia milik kerajaan langit, dia milik kerajaan bumi. Lepas tu saya kata kan, kita baca La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu yang makna 13 makna tu, yang saya belajar kan 13 makna. Belajar tak? 13 makna pada memahami La ilaha illallah. Dah kan? Dah ke belum? Tak tahu. 13 makna La ilaha illallah. Tiadanya benar-benar wujud melainkan Allah, tiadanya beri mudarat melainkan Allah, tiada yang beri manfaat melainkan Allah, tiadanya beri rezeki melainkan Allah, tiadanya sebenar dan berhak disembah melainkan Allah, tiadanya boleh dibuat ibadah melainkan Allah, tiada yang beri rezeki melainkan Allah. 13 perkara. Belum? Dah. Okey. Dan kita baca pagi-pagi tu dengan maghrib, La ilaha illallah wahdah esa la syarikalah, tiada sekutu bagi dia, lahul mulku, dialah memiliki kerajaan. Mulk.
Walaul hamdu. Segala puji bagi dia. Wa wa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi yang dikatakan kerajaan langit dan bumi ni pemilik dia Allah. Rasakan sungguh-sungguh. Rasakan betul-betul. Dunia ni apa benda kayu, batu, pasir, angin, tengok orang sana, orang sini. Allah cipta ni dia kata. Tengok baby keluar kat hospital, Allah hidupkan. Hebatnya Allah mengatur. Ya, hebatnya Allah mengatur. Dahsyat. Planet-planet alam maya ni entah apa berapa. Yang orang kata 7, 21 kali kosong tu Allah aturkan. Allah Akbar. Kita tak boleh nak bayang. Barulah rasa Allah itu hebat dengan hati kita. Lepas tu nak kena berfikir. Nak rasa tu nak kena fikir. Nak kena fikir. Dan mesti ada fakta. Langit ni berapa jauh. Bumi dengan langit berapa jauh. Bumi dengan matahari berapa jauh. Berapa ukur lilit bumi. Berapa ukur lilit matahari. Wah, kata-kata dahsyat. Bumi ni kalau dekat sikit dia sejuk lah. Matahari dekat sikit bumi sejuk. Jauh sikit bumi sejuk. Dekat sikit terbakar dah bumi ni. Ada jarak dia yang tepat, yang betul. Menyebabkan bumi ni tak terbakar atau tak sejuk, beku. Allah yang tentu jarak ni. Allah mengetahui, dia tahu. Dan dia control all the planet. Tak pernah silap. Satu hari nanti, tak ada dah. Langit gulung-gulung. Habis air laut terkeluar semua. Bumi pecah, planet berlaga semua sendiri. Itu tanda kiamat lah. Maksud tu kiamat. Orang beriman tak akan tengok benda ni. Kenapa? Sebelum kiamat Allah akan tertangin untuk matikan orang beriman. Jadi goncang kiamat ni orang beriman tak dapat. Orang-orang yang tak beriman ni dapat. Lepas tu akan sampai. Bila? Nantilah, tunggulah proses dia. Macam ni, lepas tu ada ni Imam Mahdi, ada ni, ada Dajjal, apa semua tu. Turun Nabi Isa, ada semua tu. Nabi Isa akan turun, akan kahwin. Nabi Isa dia tak kahwin lagi. Selepas beberapa tahun dia akan meninggal, wafat. Lepas tu datanglah macam-macam lah yang lain. Jadi, siapa yang milik? Allah, engkau yang milik kerajaan langit, engkau yang milik kerajaan bumi. Pendidikan itu. Okey. Nombor 31. Kita pergi 31. Ni. Satu benda yang disebut dalam tauhid adalah zat. Meyakinkan wujud Allah itu ada zat. Itu apa dia tu? Salah satu daripada meyakinkan Allah itu wujud dia dengan zat. Salah satu rukun. Apa? Meyakinkan Allah itu wujud dia dengan zat. Rukun syahadah. Tak ingat ke? Baru belajar ke? Rukun syahadah ni ada dua isbat. Satu isbat pada Allah. Isbatnya apa? Tetapkan, yakinkan, tidak goyang, pasti, sungguh. Itu isbat. Isbat ni dua perkara lah. Satu isbat pada Allah, satu lagi isbat pada Rasul. Itu rukun syahadahan. Isbat pada Allah ni pecah tiga. Isbatkan yakin wujud zat Allah. Dua, isbatkan, tetapkan wujud sifat Allah. Tiga, yakinkan, isbatkan wujud perbuatan Allah. Tiga. Lepas tu nombor 4, pada Rasul. Yakin, isbatkan pada diri Rasul, yakin pada diri Rasul dan khabar yang dibawa oleh Rasul. Faham tak? Apa isap ukur dalam masjid ni? Tak faham. Isap ukur dalam masjid. Hakikat zat Allah hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Habis kita jadi saksi tu, aku naik saksi.
Aku naik saksi. Saksi apa? Saksi perbuatan Allah. Bukan saksi zat Allah. Zat Allah ni tak boleh tengok atas muka bumi ni. Dalam syurga. Orang syurga nampak zat Allah. Jadi keluarlah formula-formula. Formula apa? Formula yang guru-guru sebut. Yang ni yang sebut ni. Zat Allah adalah zat. Saya dengar ni beberapa kali lah. Antaranya bila daurah kitab Tauhid Imam Ghazali. Dekat Putra Perdana. Satu hari ada daurah. Pergi sana lah. Lama dah ni. Ustaz Ahmad Ridauddin. Orang panggil dia buat daurah. Buat baca kitab satu hari suntuk. Habiskan satu hari. Zat Allah adalah zat. Dia kata. Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat Allah adalah sifat. Jirim pun tak apa, jisim pun tak apa. Jisim ni boleh belah bagi. Jirim ni satu umum. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah arat. Sifat makhluk adalah arat. Itu nak faham hakikat zat macam mana, nak faham jirim jisim macam mana, nak faham arat macam mana, yang saya dah terangkan dululah. Jadi kalau orang tanya kenapa Allah ni tak ada tinggi rendah, memang tak ada tinggi rendah, dia bukan arat. Kenapa tak ada besar kecil? Dia bukan arat. Arat ni menumpang pada jirim. Allah ni bukan jirim. Dia zat. Zat ni cara umumnya, cara khasnya kalau digunakan pada zat Allah. Boleh juga kata zat manusia pun boleh juga. Zat ni maknanya diri benda tu lah. Diri benda tu. Lepas tu hakikat Allah ni, zat dia ni, tak tahu. Dan Nabi kata haram dia memperbincangkan tentang zat Allah. Apa yang dia boleh dibincangkan ialah sifat Allah, bukan zat. Sifat dia. Jadi kita kenal Allah ni melalui sifat dia dan perbandingannya adalah dengan makhluk. Allah itu baqa, maknanya kekal. Menafikan Allah itu binasa. Binasa. Allah itu qidam, artinya sedia. Menafikan Allah itu ada permulaan atau baru. Jadi yang baru apa? Dibandingkanlah dengan makhluk. Allah itu zat yang kita tak tahu hakikat dia macam mana. Sebenarnya rupa macam mana. Apa macam mana tak tahu. Tapi manusia itu dia bukan zat, dia ada dipanggil jirim atau jisim. Jadi dia ulang-ulang benda ni membandingkan dengan makhluk. Supaya makhluk ni dia kenal Allah mesti banding dengan makhluk. Makhluk je yang nampak. Masya Allah. Selain daripada Allah tu nama dia makhluk. Jangan kata nampak Allah ni. Salah. Takkan nampak Allah. Mustahil. Mustahil. Ada orang macam-macam. Dia belajar ke tak belajar ke tak tahu. Dia kata setiap malam dia jumpa Nabi. Ya ke? Saya pun dengar pun takut ke dah. Ni jangan cakap macam ni tau. Kita tak faham apa benda. Lepas tu ada guru lah. Kita belajar dengan guru. Ada kitab. Okey. Nombor 32. 32. Ni. Ini 32. 31, 32. Letak sini.
32. Okay. Tadi 31. Ini 32. Kalau kat sini kita kata sifat Allah yang ada kat sini, maknanya Allah itu kekal. Ini sifat apa ni? Baqa. Dia kekal lah. Baqa ni makna dia apa? Itu makna dia kekal. Maknanya kalau dalam sifat 20 kita kata ni sifat apa ni? Sifat wajib. Wajib apa? Wajib. Ha? Wajib apa ni? Sifat wajib. Wajib apa? Akal. Sifat wajib bagi Allah. Kawannya apa? Lawan kekalnya apa? Binasa. Sifat apa? Binasa sifat apa? Mustahil. Ada sifat wajib dia, sifat mustahil dia. Allah. Jadi sifat ni, ini jatuh pada bahagian apa? Ini jatuh pada bahagian sifat apa ni? Ini bahagian salbiah. Salbiah ni sifatnya menafikan, menolak. Makna salbiah ni perkataan salbun. Salaba tanwin. Tanwin depan. Salbun. 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 Salbun ni maknanya nafi. Bila kata Allah itu baqa, maknanya Allah ini kekal, menafikan Allah itu binasa. Menafikan Allah itu binasa. Ni menafikan ni. Ni menafi ni. Jadi menafi ni, dia nafi ni, maknanya itu sifat yang mustahil bagi Allah. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Apa dia? Binasa. Dan tiada yang memutuskannya. Maknanya Allah ni dia tak ada nanti. Ni tak ada ni, tak ada. Allah dah tak ada, tak ada. Mustahil. Mustahil. Kenapa? Wajib pada akal menerima yang dia bersifat kekal. Mustahil pada akal menerima dia bersifat binasa. Dan dia jatuh pada salbiah. Okey, nampak rumit ke nampak tak rumit? Boleh? Pelan-pelan. Laju sikit. Umur dah banyak ni, pelan-pelan tak sampai. Cepat-cepat sikit faham. Baca tanda, faham. Dengar, faham. Ulang, faham. Tiada yang boleh membinasakan, memutuskan dia, tak ada. Sebab mustahil bagi dia, akal berkata mustahil Allah itu binasa. Yang binasa ni makhluk. Walaupun ada beberapa benda yang Allah kekalkan. Nanti kita belajarlah kat sifat 20. Mustahil dia binasa. Dia wujud. Berapa lama? Dia tak ada lama. Dia selama-lamanya. Wujud dia tak ada permulaan.
Dia tidak diwujudkan dan dia tidak wujudkan diri dia sendiri. Bukan dia cipta diri dia. Dia tidak diciptakan. So, kita nak kena faham tauhid ni dengan betul. Okey. 33. Selama-lamanya nanti kita sambung. Dah lah, 10 lah. Nanti akak ingat ni, 33. Selama-lamanya dia tak akan binasa pada sifat kesempurnaan, pada sifat kemuliaan, pada sifat ketinggian. Itu yang dipuji Allah tu. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, atas dia kekal. Dia kekal mulia. InsyaAllah. Okey, sekolah pagi ni. Nanti minggu depan nanti kita sambung InsyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maaf pasti banyak kurangan. Wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.